Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan peluang untuk kita mengaji ataupun berkuliah secara online. Terima kasih juga kepada Jabatan Mufti kerana memberi kepercayaan ini. Baik, tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang kelima bagi negeri Perlis kita PKP, yang mana setiap pergerakan, setiap apa yang kita lakukan memerlukan kepada mengikut kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang mana Allah Azza wa Jal menyebutkan bahawa walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita bahawa walanabluwannakum, dan kami akan uji kamu. Sebahagian ahli tafsir antaranya Al-Baghawi menyebutkan bahawa demi Allah, Allah akan menguji umat Nabi Muhammad, dan Allah akan mengenakan sesuatu ujian kepada umat Nabi Muhammad untuk liizharil muti' minal asi, untuk menyatakan, untuk menzahirkan yang mana hamba Allah yang taat dan yang manakah hamba Allah yang bermaksiat. Maka Allah akan menguji umat Nabi Muhammad, bahkan makhluk yang berada di atas muka bumi ini akan melalui ujian Allah. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu, dengan sedikit daripada ketakutan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita diuji dengan ketakutan. Ketakutan yang mana Allah campakkan dalam jiwa manusia, yang mana ketakutan tersebut menyebabkan kita takut sesuatu terkena kepada diri kita, sesuatu terkena kepada jiwa kita, sesuatu terkena kepada anak-anak kita, terkena kepada isteri-isteri kita, terkena kepada sahabat handai kita, iaitu satu penyakit yang menyebabkan kita terpaksa untuk menghadkan pergerakan kita pada hari ini. Allah sebut bahawa ketakutan tersebut merupakan salah satu daripada ujian Allah, yang mana ada perasaan takut itu adalah ujian untuk diri kita. Wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta, wal anfusi was samarat, dan jiwa dan juga buah-buahan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kekurangan daripada harta, yang mana Allah Azza wa Jal hari ini Allah menguji kita. Kebanyakan daripada kita yang mana kehilangan, yang mana terputus mata pencarian mereka. Maka pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
bila mana kita faham apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, maka kita yakin bahawa ini merupakan ujian daripada Allah. Bahawasanya ketakutan kita hari ini merupakan ujian. Bahawasanya kekurangan harta kita pada hari ini merupakan ujian untuk seluruh umat manusia yang mana berlaku kekurangan daripada harta-hartanya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi tidak memanjangkan mukaddimah kita pada hari ini, insya-Allah hari ini kita akan masuk pada pengajian kitab kita, iaitu kitab Fiqhus Sunnah, yang mana pada minggu ini, pada hari ini kita akan masuk pada bab berkenaan dengan sedekah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, sedekah Islam mengajak kita untuk mengeluarkan harta kita, untuk menyucikan harta kita, untuk membersihkan harta kita, termasuk membersihkan jiwa kita bila mana kita mengeluarkan harta kita, bila mana kita mengeluarkan sesuatu yang kita sayang daripada diri kita. Maka Islam mengajak, bahkan menyuruh kita untuk bersedekah dengan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita sayang. Tuan-tuan sidang jemaah, sidang muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang mana Allah Azza wa Jal menyebutkan bahawa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada ayat ini, insya-Allah hari ini kita akan faham suatu benda yang mana kebanyakan manusia tersilap, kebanyakan ibu ayah tersilap dalam memahami maksud membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada tafsiran berkenaan dengan sedekah, saya akan menyebutkan berkenaan dengan satu perkara yang mana hari ini sebahagian, bahkan kebanyakan daripada ibu ayah, mereka berkehendakkan bahawa anak mereka faham Al-Quran, anak mereka mengaji Al-Quran, anak mereka hafal Al-Quran. Tetapi satu kesalahan kita pada hari ini, kita tidak menekankan kepada anak kita, di samping mengaji Al-Quran, di samping menghafal Al-Quran, satu benda yang paling penting ialah kita memahami Al-Quran. Kita hantar anak kita ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat untuk mengaji Al-Quran, ke tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Tetapi bila anak kita pulang ke rumah, kita dapati bahawa anak kita tidak berakhlak seperti mana akhlak Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, yang mana pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan akhlak Nabi, dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa sesungguhnya akhlak Nabi khuluquhul Quran, akhlaknya adalah seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Sekiranya akhlak Nabi ada dalam Al-Quran, hari ini akhlak anak kita wajib ada seperti mana di dalam Al-Quran. Maka anak kita akan memiliki akhlak seperti mana akhlak Nabi. Tapi bila mana kita hantar anak kita ke tempat-tempat pengajian, kita dapati anak kita tidak seperti mana yang kita harapkan. Sebab apa? Sebab kita tersilap, kita tersalah dari segi fahaman kita. Dengan maksud mengaji Al-Quran itu
kita faham bahawa baca Al-Quran sehingga boleh baca. Itu adalah fahaman yang kurang tepat. Antara fahaman yang tepat adalah kita hantar anak kita untuk belajar Al-Quran dan memahami dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Setiap surah yang mereka hafal, mereka faham apa isi pengajaran daripada surah tersebut. Ini yang dikatakan hafizul Quran. Mereka yang menghafal Al-Quran. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari ini kita cuba untuk ubah mentaliti kita, yang mana bukan kita pergi menghantar, bahkan bila anak balik kita tahu setakat mana anak kita faham dan boleh membaca Al-Quran. Itu yang lebih penting. Baik, berbalik kepada ayat kita. Allah Azza wa Jal sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang mana Allah sebutkan bahawa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka, yang mengeluarkan harta mereka, yang bersedekah dengan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Bersedekah di jalan Allah. Perumpamaan Allah bagi perumpamaan yang tepat sekali untuk semua makhluk faham, untuk semua umat manusia faham berkenaan dengan perumpamaan ini. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti mana satu benih yang mana menumbuhkan 7 cabang. Benih yang kita tanam kemudian tumbuh dan mengeluarkan 7 cabang. Yang mana sedekah, kita sedekahkan akan mengeluarkan 7 cabang. 7 kebaikan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu Akbar. Daripada setiap dahan tersebut, cabang tersebut, akan adanya 100 benih, 100 buah. Yang mana benih kita tanam satu dikalikan dengan 7. Dan daripada 7 tersebut, setiap satunya ada 100 benih. Yang mana itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang suka untuk bersedekah. Antara asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini, dalam satu riwayat menyebutkan bahawa ayat ini diturunkan kerana berdasarkan kepada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdul Rahman bin Auf, yang kedua Uthman bin Affan. Yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan persiapan untuk peperangan Tabuk, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat-sahabat untuk menginfakkan harta, bersedekah. Lalu salah seorang daripada sahabat Nabi, iaitu Abdul Rahman bin Auf, menawarkan separuh daripada hartanya, iaitu 4,000 dinar, untuk digunakan ketika perang Tabuk. Dan sebahagian lagi daripada harta Abdul Rahman bin Auf beliau simpan. Kemudian Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada sebahagian lagi harta simpanan Abdul Rahman bin Auf. Kemudian seorang lagi sahabat Nabi, iaitu yang terkenal dengan sifat dermawan beliau, iaitu Uthman bin Affan. Beliau menginfakkan, mengeluarkan harta beliau dengan
menyediakan alatan peperangan bagi mereka yang tidak mempunyai alat-alat perang. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada Uthman bin Affan. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sedekah, infak, hari ini ramai daripada kalangan kita yang mana kita berasa takut kekurangan daripada bila mana kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kita rasa bila mana kita keluarkan dengan jumlah yang sedikit, harta tersebut semakin berkurang. Harta tersebut semakin berkurang. Itu menandakan bahawa kita tidak memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Setiap benih yang tumbuh daripada sedekah yang kita keluarkan, sebagaimana perumpamaan yang Allah sebut dalam Al-Quran, 7 cabang, kemudian daripada setiap cabang tersebut adanya 100 biji benih. Tuan-tuan sidang Jumaah, sidang muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dia kehendaki. Bagi mereka yang bersedekah lillahi ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan apa yang mereka perlukan daripada harta dan sebagainya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi pengetahuannya. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sidang muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 92, firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita satu perkara yang penting, satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai seorang Muslim faham berkenaan dengan sedekah. Apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sekali-kali akan mencapai satu maqam kebaikan ataupun takwa sehinggalah tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah engkau menginfakkan harta engkau, engkau bersedekah dengan sesuatu yang engkau sayang, dengan sesuatu yang engkau cintai. Pada hari ini tuan-tuan sidang pendengar yang rahmati Allah, kebanyakan daripada kita yang mana bersedekah tidak salah, tetapi kita bersedekah dengan sesuatu yang kita tidak berkehendaki kepada perkara tersebut. Yang mana kita tengok, ni pakaian ni kita tak pakai dah, kita tak mau dah, maka kita sedekah. Sebagai contoh, sekarang musim bagi yang menanam harum manis. Musim sekarang musim sudah berbunga, dan insya-Allah mungkin nanti akan mengeluarkan buah. Sebahagian daripada kita memilih untuk bersedekah di samping dia menjual daripada hasil tanaman tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jadi kita sebagai pemilik ladang harum manis, kita akan memilih buah-buah yang terbaik untuk kita jual. Buah yang berada pada grade A kita akan jual. Di samping buah yang berada pada grade yang kurang cantik, maka kita akan sedekah. Tuan-tuan dirahmati Allah, adakah bertepatan? Maka kita nilai dah diri kita, adakah kita bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92,
sehingga kan kita bersedekah dengan sesuatu yang kita cinta, dengan sesuatu yang kita sayang. Adakah kita akan bersedekah, akan mengeluarkan sesuatu yang kita sayang, lalu kita berikan kepada orang lain? Banyak perkara, banyak benda yang kita sayang. Antara benda yang kita sayang adalah harta. Harta kita. Kebiasaan manusia akan sayang kepada harta benda mereka. Maka sesuatu yang mereka sayang, mereka akan cuba untuk pertahankan untuk diri mereka, untuk dimanfaatkan untuk diri mereka. Sedangkan dalam Al-Quran sebut, untuk mencapai makam taqwa, untuk mencapai makam kebaikan. Kalau dalam tafsiran Ibnu Abbas menyebutkan bahawa makam taqwa, makam taqwa, sehingga untuk mencapai makam yang dikatakan taqwa, takut kepada Allah, maka kita akan mengeluarkan sesuatu yang kita sayang dan kita akan berikan, kita akan sedekah kepada orang lain. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita lagi dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-7, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan bersedekahlah dengan sesuatu yang kamu mampu untuk menguasainya, yang mana kamu mampu untuk menguasai, untuk mewakili harta tersebut. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian harta mereka di jalan Allah, bagi mereka ajrun kabir, iaitu pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada musim inilah yang mana sebahagian daripada sahabat kita, sebahagian daripada saudara kita, sebahagian daripada anak qarya kita memerlukan kepada bantuan-bantuan, antaranya makanan dan sebagainya. Maka kitalah antara orang yang terdekat, antara orang yang paling diharapkan oleh mereka untuk memberikan bantuan. Maka kita keluarkan dah dengan semampu kita mungkin untuk kita membantu dan untuk kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, dan untuk kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini kita akan ambil beberapa dalil lah, yang mana tadi kita ambil daripada Al-Quran dan kemudian kita akan ambil daripada hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Yang keempat, dalam satu hadis Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan sedekah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sadaqata la tudfi'u ghadab Allah, ghadab ar-rabbi wa tadfa'u an maitatis su. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna as-sadaqah, sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u ghadab, akan menyucikan, akan menghindarkan manusia daripada murka Allah. Wa tadfa'u an maitatis su, dan akan menjauhkan kita daripada mati dalam keadaan
su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, seharian kita akan berdoa, kita akan meminta kepada Allah dalam setiap solat kita. Antara perkataan yang kita akan minta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antara perkataan yang sering diulang, hampir 17 kali kita akan mengulang perkataan ini. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran menyatakan bahawa banyak perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Justru sebab itulah di dalam solat kita akan mengulang perkara ini, meminta kepada Allah supaya dijauhkan daripada murka Allah. Baik, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara satu asbab yang menghilangkan, selain kita solat, selain kita meminta di dalam solat, antara salah satu asbab yang akan menghilangkan murka Allah kepada kita adalah kita bersedekah. Dengan sedekah akan menghilangkan murka Allah kepada kita. Selain itu juga, dengan kita bersedekah akan menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan pengakhirannya. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila mana kita mendidik jiwa kita, mendidik hati kita, mendidik seluruh yang ada pada badan kita untuk kita bersedekah, maka akan menjadi kebiasaan bagi diri kita, akan menjadi sesuatu yang mungkin bila kita tak buat pada hari itu, kita tak bersedekah pada hari itu, kita akan berasa, ya Allah, apa yang kurang kita pada hari ini. Sebagai contoh saya buat solat. Seseorang yang mana 5 waktu dia solat, tak pernah tinggal sepanjang umur dia, sepanjang hidup dia. Tetapi bila mana satu hari dalam keadaan kesibukan yang ada, dia terlupa untuk solat satu waktu. Bila malam dia akan rasa, ya Allah, apa yang kurang pada diri aku hari ini? Bila mana dia memikirkan semula, maka dia akan dapati bahawa, rupanya hari ini aku tertinggal satu solat. Rupanya aku tak solat lagi pada hari ini. Ini yang menjadi kebiasaan. Termasuk juga sedekah. Bila mana seseorang itu bersedekah, maka perkara tersebut akan menjadi kebiasaan kepada dirinya. Justru bila sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, bila ditinggalkan, maka akan merasai satu kekurangan kepada dirinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri dalil berkenaan dengan sedekah, insya-Allah kita akan ambil pada pagi ini satu lagi dalil, iaitu hadis Nabi yang terakhir daripada yang diriwayatkan dalam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sebagaimana Nabi SAW sebut, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'is su'. Perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang al-ma'ruf, yang baik,
akan menyelamatkan daripada pengakhiran yang buruk. Was-sadaqatu, dan sedekah, khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi. Adapun sedekah akan memadamkan, akan akan memadamkan murka Allah. Was-silatur rahmi tazidu fil umr, dan silatul rahim memanjangkan umur. Wa kullu ma'rufin sadaqatun, dan segala perkara kebaikan merupakan sedekah. Wa ahlul ma'ruf fid dunya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka merupakan ahli-ahli ataupun orang yang melakukan ataupun orang yang termasuk daripada kalangan ahli syurga. Wa ahlul munkar fid dunya, dan ahli dan mereka yang melakukan kemungkaran di dunia, hum ahlul munkar fil akhirah, mereka termasuk daripada kalangan ahli-ahli pelaku mungkar di akhirat nanti. Wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf, dan orang yang awal nanti bila masuk ke dalam syurga adalah mereka yang pelaku-pelaku kebaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai penutup kita pada pagi ini, moga-moga Allah menetapkan, mengistiqamahkan dalam jiwa kita untuk kita ada satu perasaan, iaitu sedekah, supaya kita dapat hilangkan yang dikatakan sebagai kedekut, yang dikatakan sebagai takut kekurangan harta. Moga-moga Allah berikan kepada kita satu sifat yang mana suka untuk bersedekah. Sidang Jumaah, sidang muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah mungkin itu sahaja untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersiaran kembali. Kita dapat untuk bersama-sama berkongsi berkenaan dengan beberapa fadilat, beberapa kelebihan, beberapa perkara berkenaan dengan sedekah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pagi tadi kita telah berbincang berkenaan dengan beberapa dalil berkenaan dengan sedekah. Dalil yang memerintahkan kita untuk sentiasa bersedekah. Dalil yang menganjurkan kita, yang memberi kelebihan kepada orang-orang yang dalam dirinya ada perasaan untuk bersedekah dan dia beramal dengan sedekah tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada bab berkenaan dengan sedekah lagi, yang mana sedekah bermacam-macam jenis. Min nau', daripada bermacam-macam jenis sedekah yang kita ada. Berkemungkinan seorang daripada kita dia tidak berkemampuan dari segi harta,
tidak berkemampuan dari segi untuk mengeluarkan duit dan sebagainya. Tetapi agama tidak menghadkan kita untuk bersedekah dengan harta sahaja. Akan tetapi agama memberi peluang kepada mereka yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa untuk bersedekah. Sidang muslimin pendengar yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutkan kepada kita dalam satu hadis yang mana ala kulli muslim sadaqatun, kepada setiap muslim, kepada tiap-tiap seorang yang mana bergelar muslim, sadaqatun, dia wajib untuk bersedekah, ataupun dia diri dia tu akan bersedekah. Kemudian faqalu ya Nabi Allah faman lam yajid, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Nabi Allah, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk bersedekah, yang mana fahaman sahabat pada ketika itu bahawa sedekah dengan menggunakan harta. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqa. Nabi bagi jalan yang mana bila seseorang tidak mempunyai apa-apa dan dia berhasrat untuk bersedekah, maka ya'malu biyadihi, dia melakukan sesuatu kerja dengan tangan dia sendiri. Fayanfa'u nafsahu, yang mana pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat kepada dirinya. Wa yatasaddaqa, kemudian dia bersedekah. Bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa pekerjaan, apa-apa yang boleh mendatangkan hasil, Nabi suruh untuk bekerja, kemudian manfaatkan kerja tersebut untuk dirinya, kemudian hasil boleh untuk dia bersedekah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bertanya lagi, fa illam yajid, sekiranya dia tidak mempunyai ataupun tidak mampu untuk bekerja, faqala, kemudian Nabi SAW kata, yu'inu zalal hajatil malhuf, dengan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itu juga merupakan satu sedekah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kemudian sahabat Nabi SAW bertanya lagi, sekiranya dia tidak mampu untuk membantu orang lain, maka Nabi SAW menjawab lagi, faya'mal bil ma'ruf wa yumsik 'anis syarri fa inna lahu sadaqah. Dan ini yang terakhir Nabi jawab. Apa? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa falya'mal bil ma'ruf, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa yumsik 'anis syarri, dan tahanlah diri kamu daripada melakukan perkara-perkara kejahatan. 'Anis syarri, daripada kejahatan. Fa innaha lahu sadaqah, dan itu juga merupakan sedekah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini dapat kita faham, pada malam ini dapat kita faham bahawa sedekah bukan hanya dengan menggunakan harta, tetapi sedekah juga
dengan kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara kejahatan dan kita melakukan perkara-perkara kebaikan. Itu juga merupakan sedekah dan dianggap sebagai sedekah dan akan diberi ganjaran pahala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa kullu nafsin kutiba 'alaiha sadaqah. Setiap manusia, setiap jiwa diwajibkan ke atas dirinya untuk bersedekah. Kullu yawmin tala'at fihi syams. Setiap hari yang mana berputarnya matahari tersebut. Famin zalika an ya'dila bainal isnaini sadaqah. Yang mana antara sedekah juga ialah seseorang mendamaikan di antara dua orang yang sedang bergaduh, yang sedang berpertikaian. Orang yang menjadi orang tengah untuk memutuskan perkelahian tersebut merupakan sedekah untuk diri dia. Dia juga bersedekah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa an yu'ina ar-rajula ala dabbatihi fayahmilahu 'alaiha sadaqah. Kemudian seseorang menolong orang lain untuk naik ke atas kenderaannya juga sedekah. Membantu seseorang untuk naik ke kenderaan juga dianggap sebagai sedekah. Wa yarfa'a mata'ahu 'alaiha sadaqah. Kemudian dia membantu memasukkan barang tersebut ke atas kenderaan tersebut juga dianggap sebagai sedekah. Wa yumital adha 'an tariqis sadaqah. Dan seseorang yang mana memindahkan duri, memindahkan sesuatu yang mengganggu di jalanan juga dianggap sebagai sedekah. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Dan perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Wa kullu khutwati yamshi ila salati sadaqah. Dan setiap pergerakan kita untuk datang melakukan solat juga dianggap sebagai sedekah. Sidang muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam satu agama yang mana pengamalan berkenaan dengan sedekah hanya tidak berada pada wang ringgit semata-mata, harta semata-mata, tetapi pengamalan berkenaan dengan sedekah dapat diamalkan dengan banyak perkara. Tidak dapat dinafikan kepada diri seorang Muslim itu. Sedangkan dia membantu orang lain juga dianggap sebagai sedekah. Sedangkan dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik juga dianggapkan sebagai sedekah. Sedangkan dia menahan diri dia daripada melakukan perkara kemungkaran juga dianggap sedekah. Apa lagi agama yang lebih indah daripada agama Islam? Apa lagi agama yang lebih mendalam berkenaan dengan perkara ini selain daripada Islam? Kita tidak akan mendapati dalam agama lain yang akan sebut berkenaan dengan perkara ni sedetail-detail berkenaan dengan sedekah. Kita takkan dapati dalam agama lain melainkan agama Islam. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, beramallah seperti mana yang Islam ajar. Didiklah anak dan isteri kita seperti mana yang Islam kehendaki, maka kita akan bahagia. Hari ini kita lebih menyanjungi, lebih kita menyematkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang dibawa
daripada luar. Akhlak-akhlak yang dibawa daripada negara-negara yang bukan Islam, yang mana kita anggap itu sebagai satu simbol ketamadunan. Sedangkan Islam telah lama memegang ketamadunan dari segi kebersihan, dari segi sedekah, dari segi membantu manusia, dari segi segala-galanya. Islam lebih dahulu mendahului perkara ini. Cuma pada hari ini umat Islam kurang untuk beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Islam. Maka agama kita nampak berada di penghujung. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian dalam satu hadis seterusnya yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ala kulli nafsin fi kulli yawmin tala'at fihi syams sadaqatun minhu ala nafsi. Atas setiap diri manusia itu yang mana hari-hari berlalu adalah sedekah untuk dirinya. Kemudian Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mana sedekah itu? Sedangkan aku ini tidak mempunyai harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lianna min abwabis sadaqah at-takbir. Adapun pintu-pintu sedekah itu adalah takbir, iaitu seseorang bertakbir kepada Allah, wa subhanallah, dan seseorang itu mensucikan Allah. Ni antara zikir-zikir yang kita selalu gunakan pada setiap kali kita sudahi salat kita. Bahkan bagi yang melazimi dalam kehidupan mereka, maka itu sedekah untuk dirinya, iaitu takbir, kemudian tasbih, walhamdulillah juga, dan juga tahmid termasuk dalam sedekah. Wala ilaha illallah juga termasuk dalam sedekah. Wa astaghfirullah, dan beristighfar juga merupakan sedekah. Wa ta'muru bil ma'ruf, dan mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Wa tanha 'anil munkar, dan kita menahan diri kita dan orang lain melakukan perkara-perkara kemungkaran juga dianggap sebagai sedekah. Wa ta'zilu syauka 'anit tariqin nas, dan membuang atau kita menyingkirkan duri daripada jalanan juga sedekah. Wal azma wal hajar, dan juga tulang dan batu-batuan juga dianggap sebagai sedekah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebahagian kita menganggap perkara ni remeh, sedangkan perkara ni merupakan sedekah yang paling besar pahala di sisi Allah, yang mana akan memberi kesan kepada kita. Walaupun remeh, tapi perkara ini memberi kesan kepada kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa tahdil a'ma, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta. Wa tusmi'ul asamma wal abkama hatta yafqah. Kemudian menjelaskan kepada orang yang peka dan orang yang bisu sehingga mereka faham. Wa tadullu mustadilla ala hajatin lahu qad alimta makanaha, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang memerlukan
tunjuk untuk ke tempat yang mereka hajati. Wa tas'a bishiddati saqaika ila lahfani mustaghis. Dan engkau berjalan dengan kekuatan kedua kakimu untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Wa tarfa'u bishiddati zira'ika ma'ad ta'if. Dan engkau membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan kedua tanganmu untuk mengangkat sesuatu. Kullu zalika min abwabis sadaqah minka ala nafsik walaka fi jima'i zawjatika ajrun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutkan bahawa kesemua pintu-pintu sedekah itu daripada engkau adalah untuk diri engkau sendiri, dan pahala untuk diri engkau sendiri. Walaka fi jima'ika zawjatika ajrun. Dan engkau melakukan persetubuhan dengan isteri engkau juga, engkau akan mendapat pahala. Dalam riwayat yang lain, yang mana ada sahabat, sebagaimana riwayat Muslim, yang mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, apakah salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya dan mendapat pahala? Lalu Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Tidakkah, bagaimanakah pendapat kamu sekiranya kamu melakukan perkara tersebut dalam keadaan haram? Adakah kamu akan mendapat dosa? Fakadzalika iza wada'aha fil halal. Dan begitu juga sekiranya kamu lakukan perkara tersebut dalam keadaan halal, kana lahu ajrun, maka baginya pahala untuk dirinya. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi sekiranya diberikan kesempatan. Kita akan sambung berkenaan dengan jenis-jenis sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.